Acara tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Salam sejahtera dan salam kita jaga kita. Okey, bersama saya Des Marcus di dalam rancangan SME Show Off. Okey, sini saya nak menceritakan sedikit mengenai SME Show Off. Ini merupakan satu anjuran kerjasama bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian Terminal dan Pembangunan Usahawan Mintrik Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK,
SME Corporation Malaysia dan Serba Dynamic Sdn Bhd. Okey, bersama saya untuk rancangan sesi petang ini ialah daripada Benak Raya Enterprise. Beliau ialah Puan Imelda Beranggi, anak Jimmy, merupakan founder untuk Benak Raya Enterprise. Selamat datang. Selamat datang. Sehat kita? Sehat. Sudah vaksin harinya? Udah vaksin. Ya, manalah. Okey. Seperti yang kita tahu, beras merupakan salah satu daripada sumber makanan bagi kita. Okey, boleh sedikit kita cerita sedikit mengenai syarikat Benak Raya Enterprise? Okey, Benak Raya Enterprise ditubuhkan pada 2017 selepas saya mengikuti Share Life Wire Sarawak. Saya mendapat geran daripada mereka dan saya mendaftarkan perniagaan saya. Dari situlah bermulanya. Selepas itu, mula-mula dulu kami bermula dari plastik biasa, plastik ikat ya. Pasnya kami upgrade lah dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Benak Raya Enterprise tu kenapa saya memilih untuk mengusahakan perusahaan ini. Benak Raya Enterprise ini adalah saya menghargai ibu bapa saya kerana perusahaan keluarga ini adalah turun-temurun keluarga. Jadi seperti yang saya fahami tadi, Benak Raya Enterprise itu ialah perniagaan yang sudah didominasi selama 10 generasi. Sangat lama. Untuk kita generasi ke berapa tu? Saya generasi ke-10, saya penyambungnya. Penyambungnya lah. Ya. Okey. Alright, dulu kita start untuk pola Benak Enterprise tu. Macam ni yang pun ada sih kekangan sebelum kita mula-mula dulu. Mula-mula dulu pada mulanya saya dulu saya bekerja dengan orang. Lepas tu bila saya tengok orang selalu tempah dengan ibu bapa saya berfikir kenapa saya tak nak bantu ibu bapa saya. Jadi dari sana kesedaran saya mesti bantu mereka. Itulah pada mula dulu kita mula dengan plastik ikat tu. Kita yang sedikit kelemahan kita adalah kita nak memperkenalkan. Bila orang tak kenal produk kita, jadi orang susah nak percaya. Jadi first pelanggan kami adalah dari Semenanjung. Dari satu orang pelanggan mereka akan beritahu kepada orang lain. Itulah feedback dari mulut ke mulut. Kira macam orang sebenarnya menjadi medium juga lah untuk memberitahu tentang beras kita di sini. Okey, dulu start kita orang start dulu mula dari beras putih dulu kah, mula beras merah kah, beras hitam kah, macam ni. Biasanya kami orang rumah panjang, mereka akan menanam variety padi yang berbeza. Jadi macam keluarga saya, komuniti kami dekat kampung, kami tekankan apa yang pelanggan mahu. Macam mereka mau berau celum, berau merah dengan berau burak, jadi kami tekankan banyak lagi tanam padi jenis itu. Okay, untuk pengetahuan semua, beras celum ya, maksudnya beras hitam. Beras burak is beras merah. Okey, selain daripada beras, apa lagi produk-produk yang kita olah? Okey, dari beras kami membuat pelbagai inovasi produk. Pertama yang kami buat asas inovasi adalah scrub beras merah, beras hitam dan beras putih. Lepas itu kami membuat sabun daripada beras. Sabun daripada beras. Ya, yang semua bahan kami dia tak ada bahan pengawet, tak ada bahan pewarna dan ia diproses segar untuk pelanggan. Natural lah. Ya. Okey. Selalunya produk-produk ini dipasarkan di mana? Boleh kita ceritakan? Okey, pelanggan boleh mendapatkan semua produk kami dekat H&L yang terpilih dan Shell Select yang terpilih. Iya, dalam masa terdekat untuk pelanggan-pelanggan di Semenanjung boleh mendapatkan di distributor kami lah. Sebab sekarang kami masih berbincang dengan siapa yang berminat menjadi distributor kami di Semenanjung. Kira macam ejen juga lah. Ya, betul. Kira setidaknya berminat untuk jadi ejen kita lah. Ada sih platform untuk setidaknya macam kontak kita ataupun macam ni. Ya, kepada yang berminat untuk menjadi stokis ejen kami di seluruh tak kira lah mana tempat boleh hubungi kami dekat nombor telefon 010 9666 482. Ya, ataupun boleh pergi ke page kami Benak Rayaku. Okey. Pasti kita cerita sedikit produk tu macam kami
interesting nak ngapa produk tu kita orang anggap. Ya. Coklat, siapa sih suka coklat nak? Ya. Tok coklat energy drink. Okey, boleh kita cerita macam ni kita boleh ada idea untuk boleh Okey. coklat drink tu. Yang toknya bermula dari situ. Ya, yang toknya boleh untuk semua golongan. Tapi yang tok kami sebab kami seorang ibu dan wanita, jadi aktiviti harian kami sangat sibuk. Jadi kena kami buat tok coklat woman energy drink. Nya terdiri daripada madu, coklat, beras putih, lepas tu dia manja kani, kacang petimah semua ada di dalam ini. Wow. Ya. Semua sumber kesihatan semua ada di dalam. Ya. So, tok kira macam senanglah macam siapa-siapa yang rasa macam letih, lesu, badannya boleh Iya, minum betul, air betul. tok. Okey, Ya. ingat ya air tok. Ya, Macam ni dengan tok. Yang tok Minuman pula, bercoklat? yang toknya ada gula, jadi sesuai untuk anak-anak yang bersekolah. Serbuk koko dari kita Sarawak lah, pasti dengan campuran beras tadi. Ya, campur dia dua beras dalam tadi. satu. Toknya pakai beras apa, Bang? Yang tok beras putih. Beras putih. Ya, beras putih. Campuran beras dengan serbuk koko aja. Serbuk koko. Si ada kandungan gula putih. Iya, natural taste betul, lah. betul, betul. Natural taste. Okey. Okey, untuk anak-anak nampak sih. Tok ialah minuman beras coklat. Nyaman tok. Untuk orang belum try. Yang asli manis Asli daripada manis. koko Yes, tersebut. yes. Tok untuk berau kopi. Berau kopi. Berau kopi tok macam kami si dapat minum 3 in 1 ya. Mun kami minum 3 in 1 ya memang palak kami memang pusing. Yes, Ya. faham. Yang tok daripada kopi hutan. Kopi hutan. Kopi hutan tok memang susah kita cari sekarang. Something new. Saya pun situ macam ni kopi hutan. Ya, kopi hutan ya. Kopi hutan toknya memang susah nak cari lah masa tok. Sekarang lah sebab jarang orang usahakan. Jadi macam kami dekat kampung, kami pelbagaikan apa yang ada dekat kampung, sumber yang ada kami buat inovasi. Jadi So, ada mix dengan beras cok sih. beras hitam dengan dengan gula perang. Ya. Okay, memang semua elemen beras lah. Ya, Dan namanya kopi beras. Ya, ya. Okey. Macam ni dengan tu macam scrub tu, macam kita tahu nak kini tu semua orang ada nyampun masing-masing ada pencuci muka lah, apalah penjagaan muka lah apa semua. So, macam ni tercetusnya ada scrub daripada beras. Okey. Tercetusnya idea dari ini adalah semasa ekspor Rainforest World Music Festival. Dari sana kita mendapat feedback daripada orang luar, iaitu orang putih. Kenapa kamu mereka cakap dengan saya, kenapa kamu tak buat scrub, body scrub, face scrub? Jadi sebab mereka tak mau blender ni dekat sana. Jadi saya membantu mereka. Dari sanalah bermulanya. Ya. Jadi orang putih tok lah nolong dia. Ya, beri idea idea dan inspirasi. Wow. Boleh tahan lah. Orang putih beri idea. Okey, macam selain daripada produk tu tok kami dah nak kata macam rice treatment essence. Ya. So, boleh kita ceritakan apa kegunaan? Ya, yang tok biasanya kalau kita air beras tu pada zaman dahulu memang kita ketahui air beras kita gunakan untuk mencuci muka. Jadi kami membuat R&D, membuat air beras yang kita inovasikan untuk mencuci muka lah. Mencuci muka. Ya. Tapi ada dulu kami dengar orang tua madah lah. Orang tua madah minum air beras time-nya tengah pregnant. Ya. Betulkah caranya? Makin memutihkan baby. Sweet lah. Tapi kalau kita yang kami ketahui adalah air basuhan beras tu kita pakai cuci muka. Muka kita bersih, si ada jerawat, si ada kotoran lah dekat muka. Ya, sebab beras ya adalah asli dari beras. Untuk kira macam cara natural untuk orang dulu. Ya. Sebab orang zaman dahulu tak ada bahan kimia macam tu. Semuanya asli beras. Kita ada modal sabun nak. Ya. Sabunnya macam ni kita orang pola sabunnya. Okey, sabun tu kita ada dua cara, hot, panas dengan sejuk. Jadi biasanya kalau saya kalau sebab customer nak cepat kita menggunakan cara panas lah. Cara panas. Ya, dan minyak yang kita gunakan minyak sayuran. Dengan kita ada campuran dengan minyak engkabang lah. Minyak engkabang.
Yang kabang, yang Okey, menekut, minyak yang kabang, Minyak kabang, ya, okey. ya, yang kabang. Google. Lepas tu, kalau campuran tu dia kita masukkan beras asli dekat dalam, lepas tu kita masak dia, lepas tu letak dekat acuan, tunggu dalam seminggu 2 minggu, boleh. Baru dia jadi Ya, sabun betul lah. betul. Dia tak lama lah sebab dia akan jadi keras. Oh. Ya, Tempoh untuk ngolahnya kira dalam anggaran kita, sebab semua bahan kita tu dia kita tak ada letak bahan pengawet. Jadi paling bagus kita beri kepada pelanggan, tunggu 2 minggu, selamat baru beri dengan pelanggan. Ya, ya. biasanya produk-produk kita tak nak kita olah di sini. Dulu kami bermula dekat rumah, lepas tu kita upgrade kepada kedai, dan sekarang semua kita proses dekat kilang kita sendirilah. Kilang di sini. Kilang kami orang dekat Kota Samarahan situ lah, Samarahan. base dekat Kota Samarahan. Oh, Ya. okey. So, dulu start molah produk tu pas semua berapa orang pekerja kita ada? Okey, dulu kita bermula dengan saya sendiri saja. Lepas tu anak-anak dan suami yang banyak membantu saya. Tolong sekali lah. Kemudian kita upgrade lagi bila tempahan banyak sampai 500 kilo, 400 kilo, saya akan cari part time untuk membantu saya. Ya. Mostly yang part time tu semua dari kampung-kampung. Iya, betul-betul. Kira salah satu inisiatif untuk membantu orang kampung menjana pendapatan. Betul-betul. Dan majoriti yang membantu kami dekat kampung adalah orang-orang kampung lah yang bekerja dengan kami untuk mengusahakan ladang padi. Oh, Ya. okey. Bercerita pasal padi, beras. Boleh sih kita cerita macam ni prosesnya tanam padi, Iya. motong padi. Okey, sekarang sudah bulan 7, jadi kita akan membersihkan tapak padi ya. Tapak padi, Ya, kering lah. iya betul. Selepas tu pada bulan 9 kita akan mula menanam benih padi tadi. Okey, lepas tu Benih padi tu ditanam macam mana? Macam kan ada mesti cucuk. Iya tugal. Kalau pakai kayu tu tugal. Yes. Kami guna 2, satu tugal dan satu main isi-isi macam tu. Dia ada 2 jenis. Ya. Tahun ini kita perbesar sebab tempahan makin banyak, jadi kita perbesarkan lagi. Satu dekat Betong dan satu lagi masih dekat Semanggang lah. Satu padi bukit kita usahakan dan satu lagi ladang padi Huma. Ladang padi. Iya. So semua beras tu kita tanam beras padi Huma dengan padi Bukit. Iya, right? betul. Mesti kita cerita untuk di padi Huma kita tanam beras apa, padi bukit kita tanam beras apa. Okey, untuk 2 tempat ini itulah kita memang tekankan apa yang pelanggan mahu. Pelanggan mau. Ya, jadi kita cuma tanam berau celum, berau burak dengan berau merah. Aja. Macam customer permintaannya tinggi kepada Betul. beras putih, so tanam beras putih banyak. Betul. Okey. Ya. Faham. So bila waktu untuk apa pamadah teh motongnya apa tak? Ngetau padi. Ngetau padi. Okey. Ya. Okey, yang kita tahu pada bulan Mei sebelum kita menyambut perayaan Hari Gawai. Jadi itulah dari bulan Januari sehingga bulan Mei itulah tempoh kita memotong padi. Ya, selepas dari situlah tercetusnya perayaan Gawai kalau anak-anak tahu. Ya. Okey, faham. Jadi untuk produk-produk macam tu macam desain-desain tu, packaging apa semua macam ni kita orang olah. Okey, macam desain ini majoriti semua desain ini adalah hasil saya sendiri. Oh, kita olah. Ya, sebab kenapa saya tekankan desain ini? Sebab kamu boleh tengok dekat di packaging ini semuanya ada ukiran. Jadi saya memang Nampak sih. ya. Ya, ada ukiran. Ya. Jadi yang printing ni kita printing dekat kilang, kilang printing. Ya, betul. So desainnya kita ilhamkan diri kita untuk olah semua desain tu. Selagi tidak ngam, selagi itulah saya sampai saya puas hati. Ya, sampai saya. So untuk logo telah bercerita pasal logo tu. Macam ni kita boleh dapat inspirasi untuk logo Berau Benak Raya. Okey, pada mulanya dulu ini gambar ibu saya. Kenapa saya mengusahakan perusahaan ini adalah kerana ibu bapa saya. Jadi saya jadikan ibu saya sebagai logo ini. Lepas tu yang tahu berau adalah apa yang beras tadilah. Ya, jadi macam Benak Raya ini macam saya berasal dari Semanggang, Sarawak, dan Semanggang dia ada dia punya sinonim kepada
benak. Iya. Air benak, air pasang Iya, benak. itulah. Siapa pernah nangga benak, tahulah yang macam ni. So ini merupakan satu macam inspirasi daripada keluarga dan juga tradisi serta budaya masyarakat. Jadi boleh sikit kita cerita. Macam kita pernah mengikuti beberapa pertandingan. Okey. Nah, start dari 2017 Ya, sampai betul, ke betul. yang paling latest is 2021. Dan untuk pengetahuan anda semua, syarikat Benak Raya Enterprise ini merupakan syarikat yang dipilih oleh Hon Leong Bank Malaysia sebagai usahawan sosial komuniti. Tahniah Ya, sekali ya, lagi. So, boleh kita cerita macam ni. Kita boleh berniat untuk masuk dalam pertandingan tu. Okey. Pada mulanya pada 2017 dulu, sebab saya mahu sifat saya mahu mencuba. Jadi bila saya tengok pertandingan ini, untuk mengusahakan sesuatu kita mesti ada modal. Yes. Jadi macam saya kekurangan modal. Jadi saya mengikuti pertandingan ini dan saya juga tidak sangka akan memenangi. Dari situlah semuanya bermula. Perasaan saya ingin mencuba saja. Cuba saja dan kita pun tidak sangka. Ada nasib. Iya, benar. betul. So dalam banyak-banyak pertandingan start dari 2017 sampai 2021. Apa kenangan manis dalam pertandingannya? Okey, kenangan manis dalam pertandingan adalah saya belajar macam saya jarang ke Semenanjung. Saya tak familiar dengan tempat tu. Jadi saya berdikari satu orang pergi ke Semenanjung tanpa keluarga ikut saya. Wow. Saya tak tahu tempat itu. Saya semua saya sendiri semua. Ya, sendiri tanya ya, orang semua lah. betul. Okay. Satu kenangan yang manis. Ya, At least ada cerita untuk anak-anak. Ya, betul. Macam ni pula dengan kekangan time pertandingannya. Ada sih macam bila pertandingannya ada macam kekurangan tok ke, macam kesusahan untuk mendapatkan bahan-bahan tok ke. Tidak. Untuk bahan mentah saya tidak pernah ada masalah lah sebab kita memang sentiasa ada stok yang tersedia. Cuma macam program tu saya akan pastikan jadual saya tersusun lah. Jadi benda dia tidak bercampur aduk. Memudahkan program itu berjalan lancar lah. Macam tu. Untuk pertandingan tok nak macam ni kita participate dalam pertandingan ya, and then kita olah invent something new, right? So apa aja yang kita invent biasanya, yang kita olah? Okey. Macam setiap pertandingannya memang berbeza. Dan ada pertandingannya yang akan agensi yang akan macam baru-baru ini Hon Leong Bank. Hon Leong memilih Benak Raya menjadi social enterprise di bawah mereka. Jadi Hon Leong Bank dia sponsor Benak Raya Enterprise. Apa kekurangan yang Benak Raya Enterprise? Macam pensijilan, marketing, promosi, mereka support dari belakang macam tu. Okey, kini tu berapa orang pekerja kita ada? Okey, buat masa sekarang yang dekat kampung sepenuh masa kita ada 10 orang. 10 orang. Kalau dekat Kuching kita memang ada part time sahaja. Part time sahaja. Ya, sebab dekat Kuching kita pun kurangkan sikit sebab sekarang PKP, jadi memang tak ada expo. Jadi kita cuma ambil mereka semasa tempahan banyak saja. Kalau sampai 500 kilo sekali, baru kita akan panggil mereka kerja macam tu. Okey, bercakap mengenai COVID pandemik ini tu, dah semua orang mengalami, dan ada sih kekangan yang dihadapi sepanjang pandemik tu. Semasa COVID-19 ni biasanya kami sebagai usahawan memang mengikuti expo sepanjang tahun. Jadi semasa COVID-19 ni kita ubahkan cara kita berniaga. Jadi kita lebih kepada digital. Jadi Online, kita menjualan secara online lah. Ya, macam tu. Satu platform yang amat mudah untuk kita mencapai semua pelanggan-pelanggan kita seluruh negara. Okey, macam setiap beras yang kita ada ni macam orang ada khasiatnya tersendiri. Boleh kita cerita macam beras merah apa khasiatnya? Okey. Yang paling orang suka adalah beras hitam. Kenapa orang suka beras hitam? Biasanya semasa expo, saya akan memasak dekat tempat expo itu. Jadi pelanggan beras hitam ni kalau kita masak, dia sangat wangi. Jadi bila dia bau wangi, ia menarik Attract ya. orang untuk datang. Jadi orang akan datang. Mana satu beras ini, mana satu. Jadi dari sana mereka
Itulah ini warna hitam ini nomor 1, merah nomor 2, putih nomor 3. Ya. Macam beras hitam tu apa khasiatnya? Kalau beras hitam ni orang biasa suka buat bubur bagi kepada bayi. So, nya bagus untuk bayi lah. Iya, betul-betul. Tapi ketiga-tiga ini boleh untuk semua golongan Untuk semua lah. golongan. Ya. Bagaimana pula dengan beras merah? Kalau beras ini dia lebih kepada diet, penjagaan kesehatan. Ya. Ya, siapa mau diet tak siapa. Orang mesti beli beras merah. Okey, untuk diet, untuk yang jaga kesihatan dan jaga badan. Bagus. Okey, macam kita pun selalunya hasil produk kita biasanya berapa banyak yang kita dapat hasilkan? Okey, macam kami produce ikut tempahan pelanggan. Contoh, jika tempahan order kepada kami hari ini 500 pack beras hitam. Jadi kami buat 500 pack beras hitam tu untuk pelanggan. Oh, based on the order from the customer. Betul. Ya. Sebab semua tempahan kami dia tak ada pengawet, tak ada pewarna. Lepas tu kita tak ada letak bahan kimia macam tu. Ya. Bagus, so, semua natural. Ya. Okay, pada anda yang pencinta natural memang this is your product. Kita ada air minuman, kita ada scrub, kita ada beras yang macam-macam, ada merah, ada hitam, kuning ya saya dah. Okey, saya difahamkan bahawa Benak Raya Enterprise tu ada sikit servisnya pula. Pasti apa? Servis masakan. Okey, ya. Tiba-tiba ada masakan, mesti kita cerita. Ya, okey. Masakan macam saya seorang ibu. Okey, jadi saya memang suka memasak. Okey, macam kami Iban biasanya kalau masakan memang lebih kepada pansuh manual. Pansuh. Ya, Mana? pansuh manual. Ya. Main-main kita. Ya. Jadi macam saya sentiasa mempromosikan kepada pelanggan. Kalau pansuh kita memang combine dengan berau celum, berau merah dengan berau gurah. Ya, kita ada membuat servis catering masakan kampung untuk pelanggan-pelanggan lah. Di area Semanggang ke di area Kota Samarahan. Kota Samarahan dan Kuching sahaja. Oh. Ya. So semua makanan-makanan berunsurkan pansuh lah. Iya, betul. Sebab pansuh adalah signature kita Sarawak. Yes, Ya. betul. Pansuh adalah makanan signature Sarawak. Okey, macam kita nanggap pansuh tu nak. Selalu kita nanggap pansuh semua beras putih. Nya ada pula beras warna merah dan warna hitam. So boleh sikit kita ada apa bezanya mun kita pakai beras putih, beras merah, beras hitam? Ada sih macam rasanya lain ke? Nyaman ke? Bezanya ketiga-tiga ini berau celum paling wangi di antara ketiga-tiga ini. Ya, dan permintaan orang memang kalau pansuh mereka memang request berau celum. Beras ya, celum. beras celum. Tinggalnya kita beras celum. Okey. Satu tips yang kira macam kita pun sih pernah tahu nak, tapi kini tu kita dah tahu. So detok padah dengan mak bapak kita polah pakai beras hitam, beras celum kan sudah. Beras celum. Okey. Alright, untuk mun kita mau pelanggan-pelanggan di luar sinun mun mau beli produk kita, mun mau dapatkan produk kita, boleh sih kita padah macam ni platformnya secara sosial media ataupun ada di kedai-kedai gitu. Okey, kalau kepada pelanggan-pelanggan yang mahu membeli produk berau Benak Raya, boleh pergi ke supermarket H&L. Buat masa sekarang supermarket H&L yang terpilih dan Shell Select yang terpilih di seluruh Sarawak. Seluruh Sarawak. Dalam masa terdekat, kalau dekat baru kita akan supply ke Semenanjung sebab sekarang PKP memang sekarang kita masih proses dokumentasi. Semoga cepat siaplah dalam masa terdekat. Semoga semuanya pulih dengan keadaan seperti biasa. Okey, bagaimana pula dengan platform Facebook? Kita ada IG ke? Facebook untuk setidaknya nanggap produk-produk ada. Kalau IG boleh klik berau ataupun saya punya IG Imelda Braji dan kalau di Facebook boleh pergi ke Benak Raya Enterprise. Benak Raya Enterprise. Okey, Benak Raya Enterprise kita dapat lihat bermacam-macam produk sudah ada. Mungkin kita mau tahu apa-apa di siapa pun kita boleh PM direct kepada Puan Imelda. Nang terbaik lah. Okey, macam kita dah banyak pengalaman dalam bidang pengusahaan. Untuk orang-orang yang di luar yang mungkin setidaknya macam PKP tu of course lah semua susah mau cari duit, ada nak hilang kerja.
kita ada nasihat sebagai orang yang macam kira dah sukses dalam bidang kita pun untuk sidaknya yang ingin menceburi itu. Okey, kepada yang baru menceburi bidang keusahawanan ini, saya sarankan kita bermula menjadi ejen kepada produk orang lain dahulu supaya kita menimba ilmu. Dan saya juga sebagai founder kepada Benak Raya ini, saya mencari stokis orang yang mahu menjana pendapatan dan kita berkongsi pendapatan dengan mereka supaya mereka dapat mencari belanja semasa musim PKP ini. Kalau dekat area Kuching Samarahan ini kita guna Grab Express. Grab Express Dan kalau luar tu kita akan menggunakan pengeposan lah. Pengeposan. Ya. Okey. Macam kita dah selalu macam ada pengalaman macam tu nak kita jenis yang mau share knowledge, share rezeki orang ada. Kita pernah sih ada platform macam live bersama dengan customer untuk produk-produk untuk macam ni kita memberi motivasi kepada ada sih. Okey. Sebelum ini saya ini first time saya live dekat Facebook. Ya. Tapi boleh tahan tu. Ya. Ini first time saya live dekat Facebook sebab saya agak sibuk juga dengan kerja kedai kilang dan itulah atur anak-anak dekat rumah. Tapi saya atur jadual dengan baiklah. Tapi kalau orang mahu kontak saya boleh terus telefon kepada saya lah untuk berurusan. Kalau saya tidak jawab telefon boleh tinggalkan WhatsApp ataupun paling senang email terus kepada saya untuk berurusan dengan saya. Boleh kita mana apa email kita? imelda.bjimie@gmail.com. Ya. Siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan pendapat, untuk mendapatkan apa-apa ajalah macam tips daripada Puan Imelda mengenai bisnes, mengenai cara mengendalikan perusahaan, especially macam di musim yang COVID kini tu, macam kita susah mau cari makanan, susah mencari makanan, susah mencari rezeki. Macam ada yang kehilangan kerja. Toklah masanya kita membantu satu sama lain dari segi motivasi macam ni mau berbisnes, okey. Alright, tapi jangan lupa berbisnes juga produk jangan si beli. Betul. Okey, kita kena tahu sebenarnya dah sampai ke penghujung untuk live kita bersama pengusaha-pengusaha tempatan di Sarawak tu. Jadi kita mengucapkan selamat datang. Terima kasih banyak-banyak Puan Imelda. Terima kasih. Semoga perniagaan kita bertambah maju dan memberi inspirasi kepada semua. Okey, kita akan berjumpa lagi sesi live show SME show off di keesokan hari. So, jumpa you guys. Bye.